الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Jemaah yang dirahmati Allah, marilah kita tingkatkan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan segala suruhan dan meninggalkan semua larangannya. Membersihkan jiwa dari segala dosa dan noda serta sifat-sifat nafsu yang menghempitkan hati dan merosakkan amal. Mudah-mudahan kita dihimpunkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa qalbun salim, yaitu hati yang sejahtera dan bekalan amal yang diterima. Mimbar akan memperdengarkan khutbah bertajuk cuti sekolah, manfaatkannya dengan pengisian berfaedah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam potongan ayat 37 surah Al-Imran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa taqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Bermaksud, maka dia Maryam yang melahirkan oleh ibunya diterima oleh Tuhannya dengan baik dan dibesarkannya dengan didikan yang baik serta diserahkannya kepada Zakaria untuk dipelihara. Telah seminggu berlalunya cuti tunggal akhir sekolahan yang akan berakhir pada 19 Mac 2023. Tempoh cuti selama 1 bulan tidak ke sekolah ialah tempoh masa yang lalu. Anak-anak yang pada kebiasaannya berada di bilik darjah di bawah pengawasan guru serta diberikan berbagai kerja sekolah dan kerja rumah, tiba-tiba berada bersendirian, memiliki masa lapang yang banyak. Anak-anak yang kedua orang ibu bapa atau penjaganya bekerja akan tinggal bersendirian atau sesama adik-beradik, paling tinggi diawasi oleh kakak atau abang yang sedikit lebih tua atau pembantu rumah. Dalam keadaan demikian, anak-anak akan terdedah kepada berbagai pengaruh dan juga menghadapi pelbagai risiko, iaitu pelbagai ancaman dan bahaya. Oleh itu, ibu bapa atau penjaga hendaklah memikirkan dan merancang kegiatan-kegiatan yang berfaedah untuk mengisi masa anak-anak ketika melalui cuti yang panjang. Sepanjang musim cuti sekolah, masa lapang anak-anak sebaiknya diisi dengan kegiatan-kegiatan bermanfaat yang berupaya membina jasmani dan membina sahsia yang sihat dalam masa anak-anak mengecap kegembiraan dan nikmat bertinggi. Ayat 37 surah Al-Imran yang khatib pada awal khutbah menceritakan perihal Maryam yang dibesarkan dengan didikan dan asuhan ibu bapanya, kemudian dipelihara oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Natijahnya Maryam menjadi seorang perempuan yang taat kepada Tuhannya serta bijak lagi berakhlak mulia. Daripada Maryam pula lahirnya seorang anak yang merupakan antara sebaik-baik manusia, yaitu Nabi Isa alaihissalam yang diangkat sebagai Rasul. Begitulah faedah pendidikan yang bertanggungjawabkan kepada ibu bapa yang saleh. Anak-anak tidak meminta untuk dilahirkan ke dunia. Anak-anak ialah anugerah ilahi melalui hubungan kasih sayang ibu dan bapa. Mendidik anak-anak ialah amanah yang wajib disempurnakan oleh ibu bapa. Jangan menyandarkan sepenuhnya tanggungjawab mendidik anak kepada guru di sekolah atau pengasuh di rumah. Anak-anak lebih perlu mendapat sentuhan asuhan dan bimbingan ibu bapa, terutama dalam urusan membina kekuatan iman, kekuatan rohani, kekuatan emosi dan kekuatan jasmani. Watak dan kepribadian anak-anak amat dipengaruhi oleh contoh teladan dan hubungan yang terjalin antara ibu bapa dengan anak-anak, bermula dari saat mereka
nikah, maka ibu bapanya yang menjadikan dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Hadis riwayat Al-Bukhari. Para tetamu Allah yang dimuliakan, anak-anak perlu dipahamkan cuti sekolah tidak bermakna. Mereka berhenti budaya belajar dan memisahkan diri dengan dunia ilmu. Anak-anak perlu dibimbing untuk terus berminat kepada alam pengetahuan. Alam pengetahuan itu lebih luas daripada bilik darjah di sekolah. Cuti sekolah jangan menjadi permulaan untuk anak-anak mengamalkan budaya tidak sehat seperti tidur dan bangun lewat, melepak dan beristirahat sehingga awal pagi, menjelajahi tempat-tempat hiburan yang kurang sehat hingga terdedah kepada kegiatan-kegiatan tidak bermoral, dadah dan jenayah. Cuti sekolah jangan menjadi punca anak-anak hilang minat belajar dan selepas ini malas ke sekolah. Anak-anak harus dijadwalkan dengan kegiatan-kegiatan yang membuatkan mereka merasa rindu untuk mahu cepat kembali ke sekolah. Kegiatan yang dirancang sentiasa mempunyai ciri-ciri mendidik. Kegiatan-kegiatan berikut boleh meningkatkan minat dan tidak memadamkan kecenderungan anak untuk belajar dan ke sekolah. Pertama, diadakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan rakan-rakan sekolah datang ke rumah atau anak-anak berkunjung ke rumah rakan-rakan sekolah. Yang kedua, mengatur lawatan anak-anak ke pusat-pusat pengajian tinggi, ke museum, ke pusat sains, ke pameran, dan membawa anak-anak ke perpustakaan dan ke kedai buku. Yang ketiga, melanggan akhbar, majalah dan bahan bacaan, dan menjadikan hadiah kepada anak-anak jika mereka berjaya menjawab soalan kuis atau menduga akal yang ditanya secara santai pada malam hari atau sambil memandu semasa anak-anak bersama dalam kenderaan. Keempat, membawa anak-anak menonton filem atau memperkenalkan mereka dengan rancangan televisyen yang dapat membantu meluaskan pengetahuan. Anak-anak juga hendaklah diperkenalkan dan dididik dengan tanggungjawab terhadap rumah, seperti membersihkan rumah, peralatan rumah, laman, kenderaan dan sebagainya dengan memberikan imbuhan. Juga semasa cuti anak-anak dibimbing memiliki tugas-tugas ringan seperti membersihkan barang dari pasar, menanam nasi, menyediakan minuman, menghidangkan makanan, membasuh pakaian ringan atau pakaian dalam, menyidai dan melipat kain dan sebagainya. Di samping itu, masa lapang anak-anak sebaiknya digunakan untuk mempertumbuhkan anak-anak dengan perkara-perkara berikut. Pertama, pengisian rohani dan keagamaan, membudayakan anak-anak solat berjemaah, mendengar, menyimak dan memutulkan bacaan Al-Quran. Anak-anak belajar kelas yang diadakan di rumah, surau atau masjid, menjinakkan anak-anak untuk memahami dan menyelami hikmah-hikmah yang terkandung dalam Al-Quran, juga memperkenalkan anak-anak kepada amalan-amalan sunnah yang digalakkan. Kedua, melakukan pemeriksaan kesihatan anak-anak, merangkumi kesihatan gigi, berat badan, kandungan gula, dan mendorong anak-anak untuk berdisiplin ketika makan, beriadah, menyertai latihan jasmani atau mempelajari seni mempertahankan diri secara berkumpulan. Ketiga, menyerahkan pengertian silaturahim dengan membawa anak-anak menziarahi ahli-ahli keluarga, terutama ahli keluarga yang lebih tua seperti datuk, nenek, bapa dan ibu saudara. Yang keempat, menyemaikan rasa kesyukuran dan keinsafan anak-anak dengan mengunjungi rumah yang tua, rumah anak yatim dan orang miskin sambil mengeluarkan sumbangan dan pertolongan. Kelima, mendorong anak-anak melakukan kerja-kerja amal dan kemasyarakatan dengan kegiatan berkumpulan atau bergotong royong, membersihkan kawasan rekreasi, kawasan persekitaran, taman perumahan, kawasan sekolah, masjid dan surau. Ketiga, mendidik dan mengasuh anak-anak. Bapa hendaklah menjadi sebaik-baik contoh teladan. Bimbinglah anak-anak dengan ihsan dan belayan kasih sayang. Belajar menjadi pendengar
dipercayai oleh anak-anak. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafur